Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel, berita yang menggempakan sahabat-sahabat semua di Dewan Rakyat dalam sesi soal jawab bersama dengan Perdana Menteri. Seorang ahli parlimen Bukit Gantang daripada Perikatan Nasional atau daripada Parti Bersatu sekali lagi membuat satu pengumuman yang pastinya mengejutkan pemimpin-pemimpin Bersatu. Muhyiddin Yassin yang baru saja menarik balik untuk bertanding jawatan Presiden Parti, sahabat-sahabat semua. Apakah pengumuman itu? Ini yang menarik untuk kita katakan dan kita dengar bersama ya, kenyataan pengumuman yang mengejutkan ini. Tidak lain tidak bukan sahabat-sahabat semua, dia memberikan sokongan kepada Perdana Menteri kita yang ke-10 terbaik. Jadi mari kita dengar video ini tanpa buang masa sahabat semua. Kita tonton, kita dengar apa yang dikatakan oleh ahli parlimen Bukit Gantang ini, sahabat-sahabatku semua. Baik. Terima kasih. Seterusnya saya jemput Datuk Syed Abu Hussein bin Hafiz Syed Abdul Fasal, Bukit Gantang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera Tan Sri Yang Dipertua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bukit Gantang minta menyatakan apakah maksud dan harapan kerajaan apabila melaksanakan konsep kerajaan madani dalam menggalakkan perpaduan di antara ahli-ahli parlimen dalam membangunkan negara secara bersama. Apakah harapan Yang Amat Berhormat kepada ahli parlimen pembangkang? Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih, Bukit Gantang. Kalau kita ditelusuri pendekatan madani, dia tentunya ada persoalan nilai yang ditekankan, ya, yang saya sebut kemampanan. Itu pun yang dilihat secara yang lebih luas. Kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Ya. Dan dari awal, malah kenyataan pertama saya sebagai Perdana Menteri ialah mengajak supaya kita meningkatkan muafakat walaupun ada pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Itu tidak menghalang kita untuk memberi perhatian dan memusatkan perhatian kita dan usaha kita untuk mencari penyelesaian pada masalah negara. Dan perbezaan pendapat itu tidak menghalang kita untuk bekerjasama asalkan ada kaedah dan peraturan serta dekorum yang dijaga. Dan saya alu-alukan kalau ada kerjasama ini berterusan supaya kita bertumpu untuk memulihkan ekonomi negara, dan parlimen itu menjadi institusi yang penting untuk kita manfaatkan untuk memusatkan perhatian dalam bidang tersebut. Walaupun bagaimanapun dari sudut usaha kita yang saya terangkan di parlimen, kita lihat umpamanya kerana keadaan politik yang relatif stabil, ya, kita telah jamin umpamanya pertumbuhan negara dalam 9 bulan pertama itu 39%. Ini ketimbang negara-negara lain agak menggalakkan. Pelaburan FDI itu meningkat ketimbang tahun lalu 6.7%. Ya, kenaikan gaji nominal naik 34%. Ya. Dan kalau kita bandingkan dengan inflasi 1.8%, angka ini angka yang menggalakkan. Ya, kerana selalunya kalau naik gaji nominal 3% dan inflasi 4%, dia itu membebankan. Tapi dalam kes ini, kita naik gaji nominal 3.4% dengan kadar inflasi September, Oktober itu 1.8%. Jadi saya harap dengan beberapa rancangan yang kita bentangkan di parlimen, termasuk ekonomi madani, Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara, Pelan Induk Perindustrian Baru, Kajian Separuh Penggal dalam Rancangan Malaysia ke-12 dan belanjawan baru ini yang terima kasih diluluskan, itu akan membantu supaya kita ada perbincangan yang lebih terbuka.
Saya ambil sikap terbuka. Kalau ada cadangan dan pandangan untuk memperbaiki seperti mana dibawa tadi rantau panjang untuk memastikan orang-orang yang tersisih daripada peluang mendapat peruntukan bantuan akibat banjir, itu saya terbuka untuk mendengar dan memberi jawapan serta penyelesaian yang lebih adil. Silakan Bukit Gantang. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas jawapan yang saya kira sangat bagus dan berjiwa besar. Jawapan dari susuk tubuh yang telah melalui liku-liku derita dan penderitaan yang amat panjang hampir 24 tahun. Mana mungkin jawapan ini boleh dicetuskan jika tiada keikhlasan yang menebal. Mahu melihat, Tan Sri Pengerusi minta tambahan masa. Cuma jangan berucap tanya soalan. Explain sikit, last sikit soalan. Baik. Kita ahli-ahli parlimen menjunjung tinggi perlembagaan persekutuan. Sudahlah kita orang-orang politik bersengketa, cari-cari bulu ayam lama-lama bercantum jua. Komitmen Yang Amat Berhormat PMX terhadap perlunya perpaduan ini bukannya baru. Sejak kempen pilihan raya umum ke-6 pada tahun 1982, ketika Yang Amat Berhormat PMX bertanding sebagai calon Barisan Nasional di Pematang Pauh, saya turut berkempen. Sebenarnya ancaman kepada negara ialah bukan ancaman penjajah luar ataupun ancaman komunis, tetapi adalah ancaman kepada perpaduan dalam negara. Orang Melayu terus berpecah sehingga tidak ada satu pun parti Melayu yang kuat, yang cukup bilangan kursi parlimen untuk membentuk kerajaan. Setelah UMNO diharamkan tahun 1987, orang Melayu bangkit semula dengan pengisian ini ucapan Melayu dasar Presiden dalam gagasan Wawasan 2020 Okey. di bawah gabungan Tun Mahathir dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang. Okey, soalannya. Soalannya, dalam keadaan politik negara tidak stabil ni, bagaimanakah kerajaan nak menguruskan ekonomi, harga barang terus naik, kos sara hidup makin tinggi. Oleh itu, demi negara yang tercinta, saya meminta Tambun, Paguh dan juga Bera, buanglah yang keruh, ambil yang jernih. Marilah Paguh dan Bera sebagai bekas Perdana Menteri bersama-sama membantu Tambun membina masyarakat madani. Kepada ahli-ahli parlimen pembangkang pula, marilah kita berunding sebaik-baiknya dengan pihak kerajaan sebagaimana persefahaman semasa Yang Berhormat Bera menjadi Perdana Menteri. Tan Sri Speaker, soalan saya, adakah Yang Amat Berhormat PMX bersedia untuk menyambut kesediaan ahli-ahli parlimen yang mempunyai pengalaman, kepakaran, kebolehan, keupayaan untuk membantu membangun rakyat sekaligus membangun ekonomi negara? Saya sendiri bersedia untuk memberi dan membantu kerajaan mewujudkan masyarakat madani, menangani kenaikan harga barang dan kos sara hidup dengan mengambil ibrah Nabi Yusuf alaihissalam. Okey. Dengan ini, Bukit Gantang mengisytiharkan menyokong Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. 5151. Dan gagasan kerajaan madani. Belum soalan lagi. Sekian, terima kasih. Tahniah perpaduan, tahniah. Baik, silakan Perdana Menteri. Tan Sri Di-Pertua, saya ucap terima kasih
Kami Muhammad Bukit Gantang, sahabat lama yang kembali untuk memberikan sokongan dengan prinsip yang ditegaskan. Ya. Pertama, untuk menjalin perpaduan. Keduanya, untuk menjamin supaya ekonomi boleh dipacu dengan lebih berkesan. Dan ketiga, permasalahan yang dihadapi, masalah ekonomi global yang memberi kesan dan dampak negatif dari segi harga barang dan kos sara hidup dapat diberikan dapat diselesaikan melalui kerjasama dan muafakat yang lebih mendalam. Soalannya tentang kesediaan saya untuk menerima kerjasama walaupun tidak semestinya menyertai macam Bukit Gantang, saya ucap terima kasih kerana bagi sokongan terbuka. Tapi yang lain seperti mana saya sebut, saya telah buka ruang dari awal untuk diadakan perbincangan bukan sahaja dari segi CSR yang disebut yang dia akan diselaraskan oleh TPM2, tetapi untuk mendengar pandangan-pandangan mereka secara konstruktif. Dan ini saya anggap kenyataan yang sangat penting dan saya alu-alukan kerjasama sekiranya diperlukan. Baik. Sila Anggota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang menjawab soalan aneh yang dikemukakan oleh bekas rakan saya Bukit Gantang. Kalau Pakatan Harapan duduk di sini pun dia tak akan tanya soalan yang sama kepada kerajaan. Bayangkanlah. Okey, saya teruskan kepada soalan saya. Terima kasih. Saya memetik apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, konsep madani antaranya ialah ihsan, adil dan mengalu-ngalukan kerjasama dan sebagainya. Saya ingin memetik kepada satu dokumen, iaitu dokumen harapan. Kita boleh tawaran harapan PRU 15 pada butiran yang berbunyi peruntukan kawasan sama rata di muka surat 42, harapan bakal menyediakan dana pembangunan kawasan pilihan raya CDF sama rata kepada semua wakil rakyat parlimen tanpa mengira parti kerana mereka mewakili kepentingan rakyat di kawasan itu. Peruntukan dana juga perlu disalurkan melalui parlimen, bukannya pejabat Perdana Menteri (PMO). Dokumen yang pertama. Dokumen saya yang kedua ialah saya merujuk kepada laporan Malaysia Kini yang bertarikh 26 November yang bertajuk PM baik beri peruntukan terus kepada rakyat bukan melalui MP cerca kerajaan. Laporan yang sama, berita harian pada tarikh yang sama 26 November, kenapa nak salur peruntukan pada ahli parlimen cerca kita? Soal Perdana Menteri. Yang Berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua, apa maksud cerca ni? Kalau tak perlu pembangkang, beritahulah tak perlu pembangkang. Yang Amat Berhormat Tambun satu masa dulu saya ingat, masa duduk di situ menjadi Menteri Keuangan, pernah menyebut bila membahaskan tentang perbankan tak berfaedah. Yang Amat Berhormat sebut sebenarnya selain daripada perbankan tak berfaedah, ada pembangkang tak berfaedah. Jadi kalau tak perlu pembangkang, buatlah undang-undang, jangan perlu ada pembangkang. Ini berhubung dengan peruntukan. Saya nak sebut, sehubungan dengan itu juga ada satu laporan yang cukup positif, yang cukup profesional dan cukup tidak memihak daripada Bersih. Satu NGO yang memihak dulunya kepada pihak kerajaan. Satu press release telah dibuat pada 27 November semalam oleh Bersih yang bertajuk memaknai kalimat madani, hormati semua wakil rakyat dengan CDF sama rata. Antara kandungan yang saya baca sepintas lalu, gabungan Bersih dan Ideas mengkritik kenyataan Perdana Menteri PMX Anwar Ibrahim yang mengatakan bahawa kerajaan perpaduan tidak akan memberikan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang semasa Kongres Keadilan baik ini. Bersih dan Ideas sekali lagi menggesa kerajaan perpaduan pimpinan PMX. Ini gesaannya. Dengan slogan madani mereka
untuk memaknai kalimat madani ini dengan sebenar-benarnya dengan memberi peruntukan pembangunan kawasan yang sama rata kepada semua ahli parlimen. Tidak kira sama ada yang menyatakan sokongan kepada kerajaan mahupun di pihak pembangkang. Peruntukan CDF ini sepatutnya diberikan kepada semua ahli parlimen, bukannya semata-mata kepada ahli parlimen kerajaan sahaja, kerana semua ahli parlimen dipilih oleh rakyat di parlimen masing-masing. Rakyat mendengar Yang Berhormat Tan Sri. Kerajaan perpaduan seharusnya bersifat lebih reformis dan progresif dengan mengkanunkan peruntukan CDF kepada ahli parlimen sebagai undang-undang agar peruntukan ini tidak disalahgunakan sebagai balasan untuk mempengaruhi, ini penting, mempengaruhi mana-mana ahli parlimen bagi menyokong kerajaan. Sebagaimana yang berlaku kepada hari ini, 4 ahli parlimen bersatu telah menyatakan sokongan kepada kerajaan. Tambah sekarang ini 5, tak ada masalah. Jadi saya juga dalam hal ini ingin memuji pendirian sahabat kita daripada Pasir Gudang yang mengatakan bahawa peruntukan yang sepatutnya diberikan oleh kerajaan Madani ini dilaporkan. Saya tak bercakap kosong. Beliau mengatakan, beliau ada di sini. Terima kasih Pasir Gudang. Saya ini umur bukan panjang sangat. Sekurang-kurangnya kita buat satu perkara betul. Perlu ada pindaan undang-undang. Tak kira kerajaan, bukan perbahasan. hak peruntukan kepada parlimen diberi sama rata. Kalau Yang Berhormat Tambun dapat buat, amat cantik. Panjang sangat laporan. Dia lebih kurang sama dengan Bukit Gantang ya. Ya. Okey, soalan saya. Ya. Soalan saya. Terima kasih. Saya tahu Yang Berhormat Perdana Menteri bukan cepat koyak macam Ulu Langat. Soalan saya. Kota Baru jangan macam tu, saya tak kacau. Okey, adik, duduk. Layak jadi ketua pembangkang. Abang nak soal. Adik, Layak duduk. jadi ketua pembangkang. Gantikan Lumut sebab Lumut tak ada. Abang kamu macam Lumut tu dulu, adik. Larut. Layak Okey, jadi ketua soalan pembangkang. saya. Okey. Jangan lama tanya sangat. Yang Saya pun nak Berhormat- tanya juga Perdana Menteri. Setujukah saya katakan bahawa bukankah peruntukan CDF ini merupakan peruntukan untuk pembangunan kawasan. Sebab itu dia nama CDF, Constituency Development Fund. Bukannya peruntukan pembangunan untuk kawasan penyokong kerajaan sahaja. Dan yang keduanya, bukankah peruntukan untuk ahli parlimen ini digunakan untuk kepentingan kawasan parlimen dan juga rakyat di kawasan itu. Constituency and constituents. Tanpa mengira latar belakang politik dan sebagainya. Bukan untuk digunakan sebagai alat untuk menyanjung, membodek atau minta maaf saya gunakan perkataan menjilat Perdana Menteri ataupun Putrajaya. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Alamatul munafiq salasun. Iza hadasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Menteri Agama boleh terjemahkan perkara ini. Terima kasih. Saya mohon jawapan yang jujur dan ikhlas. Saya faham Kota Baru marah betul sebab Batu Kek Gantang. Dia bersyarah. Ini maknanya Tan Sri yang Ketua bagi laluan yang baik. Ini menunjukkan Madani ini kita bagi laluan. Selalu soalan tu pengen pengkat. Dah marah macam mana? Tiap-tiap bulan kata nak ambil alih kerajaan. Tiap-tiap bulan ada ahli yang keluar. Ya, jadi maknanya berhenti pertamanya. Igawan untuk nak rampas tebuk atap ni hentikan dulu. Ya. Keduanya, soalan tu tidak aneh. Soalan Bukit Gantang itu hanya menjelaskan ada permasalahan dalam negara dan peranan pembangkang itu membangkang. Saya tidak pernah kata semua harus sokong kerajaan. Tetapi apa yang berlaku di kempen? Kita ini menentang Islam. Kita bahawa negara Melayu sudah tidak ada. Pimpinan Melayu sudah hilang. Apa? Dia sahaja wakil Islam dalam dunia ini. Mereka sahaja wakil Melayu di dunia ini. Masa mereka perintah, harta Melayu mereka sakau banyak. Ini kenyataan. Sekarang ni 3 tahun dalam kerajaan. Menteri-menteri ada belah sana. Saya bagi tahu. Apa peruntukan dia bagi kepada orang-orang lain pembangkang?
hukum dan hadis itu, lima taqulu ma la taf'alun, terpakai kepada orang lain, tak terpakai kepada kamu. Baca ayat Quran, bukan hadis. salah guna. Kalau betul, saya nak tanya, mengapa dulu tak pergi? Pembangkang masa itu dalam kerajaan. Ya, kamu dah duduk dulu, diam, jangan cakap banyak. Ini giliran saya. Datuk Ismail Sabri menjadi ahli parlimen, Magistrate. menjadi Perdana Menteri, Betul. membagi peruntukan yang sama. Betul. Banti, Profesor jawab Magistrate dulu. pun tak ikut peraturan macam mana? Floor. Baik. Floor Tambun. Ya, betul. Belah sini pun ada. Tapi soalnya, jangan tak terlepas tanggungjawab kamu. Baca ayat Quran. Lima taqulu ma la taf'alun. Kamu kata mesti kepada semua wakil rakyat. Mengapa 3 tahun kamu tak bagi pada wakil rakyat? Kamu baca Quran mana waktu tu? Masa tu? Tahu pun. Jangan guna ayat Quran ditunggang untuk kepalsuan. Kalau konsisten, saya hormat. Setiap ada masa kami tidak ada rasuah, masa kami tidak dinaikkan judi, masa kami peruntukan diberikan, saya salute. Tapi tak ada berlaku. Baik. Ya, itu yang modal kamu kita bohong. Di mana? Apa betul atau tidak masa kamu perintah judi naik jadi 22? Saya tanya, betul atau tidak masa kamu perintah? Ya, jeritlah sebanyak mana, tak boleh dinafikan kenyataan. Masa kamu perintah jana wibawa berleluasan, sakau duit rakyat. Masa kamu perintah, ini yang penting, peruntukan tidak diberikan kepada wakil rakyat. Saya beritahu, tak pernah saya katakan peruntukan tidak diberikan. Saya kata bincang dengan TPM 2. Seperti mana kami bincang tatkala Bera menjadi Perdana Menteri dan Kota Baru menjadi ahli perundingannya. Dia lupa semua tu. Ya, dia dalam perundingan. Saya tak kata syaratnya mesti sokong Perdana Menteri atau jilat Perdana Menteri. Seperti kamu jilat sebagai perangai wala'un yang jilat tanpa sanggup berdebat dalam hal ini. Mengaku dan hanya menghina. Mana yang kata, kita pembangkang yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab bagaimana pergi mana-mana. Kami ini bukan Melayu, kami ini bukan Islam. Doa melaknatkan orang. Kemudian nak suruh gunding dengan baik, dengan beradab, dengan berakhlak. Jadi saya nak tegaskan di sini, walaupun apapun yang diucapkan, dia tidak menghalang daripada perundingan untuk kembalikan peruntukan kepada semua wakil rakyat. Dia ada juga beberapa peraturan. Dia tidak automatik. Seperti mana kita terima perlembagaan. Kita terima peraturan. Dan kita tidak berikan preempt peraturan apa. Saya bagi ruang TPM, dengar pandangan mereka, bincang. Ini yang saya minta Kota Baru beritahu kepada sahabat-sahabat. Jadi untuk menghina soalan aneh dengan konsep madani itu tidak tepat. Ya betul, dokumen harapan. Sebab itu saya akan patuh pada putusan itu. Dipersetujui dan tidak dimasukkan. Setakat yang saya bincang dengan TPM 2, tidak ada kata wajib menyokong Perdana Menteri untuk mendapat peruntukan. Tak ada. Ini bincang tidak. Sombong bukan main. Ya. Saya sebagai ketua pembangkang, bila dipanggil, memang Paguh memang tak mau jumpa. Ya. Kerana dia ada kelas lain. Tapi Bera, dia jumpa. Dan kita bincang. Jadi saya tak ada masalah. Tak terasa terhakis pengaruh atau kedudukan. Jadi saya nak jelaskan tentang kedudukan wakil rakyat. Ya. Yang saya sebut dalam Kongres Keadilan apa? Boleh kritik kerajaan dengan cerca sebagai tidak Melayu, tidak Islam. Itu bagi saya tidak boleh terima. Kalau ada some decorum, akhlak,
dihormati. Tidak. Kita tak ada masalah. Saya kenal Kota Baru dan ramai pimpinan. Saya nak beritahu di sini, saya tidak ada sikap untuk nak benci, tak ada. Tetapi sikap itu harus juga reciprocal. Ya. Saya bukan kata mesti sokong Perdana Menteri dan jilat, tak pernah saya macam tu. Tetapi beri ruang. Ya, saya kalau Kota Baru ikhlas, saya pun begitu. Ya sudahlah. Ini tiap kali nak cukup jumlah nak ambil alih. Tak apa. Perlembagaan membolehkan. Tetapi tak usah hina sampai soal akidah kita sampai tak ada harga langsung dalam kempen-kempen. Tak boleh. Ini betul. Saya marah-marah saya pun. Saya ikut peraturan. Saya pergi ke Kedah berunding dengan di sempadan, Sadau dengan Bukit Kayu Hitam. Berunding. Dan memang tidak diundang Menteri Besar Perlis dan Kedah. Saya putuskan undang. Perdana Menteri Thailand tidak mengundang Menteri Besar untuk makan tengah hari di Sadau. Saya bagi nota kepada Perdana Menteri, oleh kerana dia ikut rombongan, minta dia disamakan dalam jatuh kuasa itu. Kerana saya tahu had saya. Saya boleh berbeza pendapat dari segi politik. Tapi saya iktiraf kedudukan bahawa dia memang dipilih sebagai Menteri Besar Perlis dan Kedah. Jadi ada hadnya Kota Baru. Dia jangan hina lebih daripada itu. Saya juga tahu had saya. Dan seperti mana yang berlaku semalam, dalam rundingan dengan Perdana Menteri Thailand, jarang kita bawa pembangkang. Semasa Kota Baru jadi menteri dalam mesyuarat dengan keadaan luar, tidak pernah wakil pembangkang dibawa. Saya bawa wakil. Jadi jangan takap seolah holier than thou di sini. Ya. Jadi saya harap semangat itu ditunjukkan. Projek-projek seperti tersebut, walaupun diungkit tentang projek untuk wakil rakyat, projek seperti pertempatan banjir, bila jawab pertanyaan tahu panjang, kita bagi keutamaan Tan Sri Betul lebih daripada tempat lain kerana kesan banjir di Kelantan. Tetapi kalau cerita seolah kami tidak mendapat faedah, kami ditindas, saya nak jawab tidak benar. Satu hal saja yang nampak terkesan ialah soal peruntukan. Itu pun ada jalan keluar. Kalau tanya nasihat saya sebagai sahabat, walaupun Kota Baru kata bekas sahabat, saya tidak anggap sebagai bekas sahabat. Saya anggap sahabat. Rundinglah dulu dengan TPM2 dan carilah penyelesaian yang baik. Terima kasih. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia. Memang panas Dewan Rakyat sebentar tadi sahabat-sahabat semua. Pertamanya apabila Bukit Gantang membuat pengumuman untuk memberikan sokongan, akhirnya Kota Baru MP PAS ini bangkit mempersoalkan tentang kenapa MP Bukit Gantang ini menyokong Perdana Menteri dan juga mempersoalkan berkaitan dengan peruntukan, membuat fitnah, tuduhan menunggang agama. Akhirnya diberus kepalanya kau-kau oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat semua. Memalukan. Ini dia. Bagi tepukan dulu untuk Perdana Menteri kita. Memang terbaik semua. Bagaimana pandangan anda sahabat-sahabat semua? Apa yang berlaku sebentar tadi? Apa yang anda dengar sebentar tadi? Bagaimana MP Kota Baru berdegar-degar, cuba mempersoalkan, cuba memprovokasi. Tapi akhirnya Datuk Seri menjawab dengan begitu pedas, menjawab begitu dengan mantap sekali. Terkena batang hidung ahli Parlimen PAS Kota Baru ini. Terbaik. Anda boleh berikan komen pandangan anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.